kebersihan dan juga kesihatan dia. Tapi AJ, saya rasa persoalan yang berlaku sekarang ni adalah disebabkan oleh integriti itu. Macam mana isu ni boleh timbul, macam mana wujudnya kartel, macam mana wujudnya mafia, macam mana wujudnya kumpulan geng-geng ni yang menyebabnya mereka telah berakar umbi selama 40 tahun. Jadi saya rasa inilah persoalan yang perlu kita tanya dengan Ketua Pesuruhjaya SPRM kita, Datuk Azam Baki yang berada di talian kita pada hari ini. Dan kita amat bersyukur kerana kita dapat beliau pada hari ini. Ini adalah rancangan sulung kita dan beliau juga sudi untuk bersama-sama dengan kita. Ya, silakan. Ya. Kita bersama dengan Datuk Seri Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM. Assalamualaikum, Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Datuk Seri atas kesudian di petang hari ini secara live kami menghubungi Datuk Seri. Of course dalam keadaan negara kita Malaysia ni, Datuk Seri ingin mengetahui perkembangan terkini yang boleh Datuk Seri kongsikan setakat ini. Ya, dalam isu penjemputan daging mentah kartel ini dikatakan menjadi isu sekarang ni. Pertama, saya ingin menegaskan apabila SPRM memulakan kesiasatan dalam hal kes ini, kami pada mulanya hanya mengetahui hasil daripada laporan media. Dan kemudian kurang daripada itu, SPRM mengambil inisiatif untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang penting daripada pihak-pihak berkuasa seperti Kabinet ACP yang telah menjalankan raiding di premis teknik yang berkaitan. Jadi berhubung isu kartel ini adalah satu terma yang digunakan oleh banyak pihak. Namun demikian, SPRM memandang kepada aspek kes jenayah di bawah Akta kami, iaitu Akta Suruhanjaya Pencerahan Rasuah 2009 dan juga mana-mana undang-undang yang berkaitan yang ada kena dengan isu rasuah. So, dalam kes ini, aspek yang paling penting kami kena lihat ialah berhubung dengan dokumen dan juga akaun syarikat yang terbalik. Sebab itu, pada hari ini, SPRM telah menahan 4 orang daripada beberapa syarikat yang dijangka boleh membantu siasatan ini. Sebab dalam hal siasatan jenayah ini, kami perlu melihat kepada dokumen yang berkaitan, terutama sekali dalam hal pengimportan daging ini. Berkemungkinan dokumen ini mengandungi butir-butir yang palsu. Dan juga perkara yang diikrarkan itu mungkin tidak benar, seperti mana yang dibawa masuk ataupun diimport ke negara ini. Jadi keseluruhan yang perlu kita lihat ini bukan sekadar daging itu halal atau haram, tetapi bagaimana daging-daging itu boleh diimport ke negara ini. Yang sudah tentu melibatkan sistem dan prosedur jabatan-jabatan yang berkaitan. Jadi jabatan yang berkaitan itu adalah berkaitan yang mengendalikan operasi pengimportan seperti isu-isu perkasaman, isu-isu logo haram, isu berkaitan dengan bagaimana kebenaran dibawa masuk dan sebagainya. Jadi sistem dan prosedur pada mula daging itu dibawa masuk hinggalah sampai ke gudang perlu diteliti oleh SPRM. Sebab itu cara kami bertindak dalam penyiasatan kes jenayah ini adalah melampaui daripada siasatan pihak-pihak yang lain yang mereka mungkin menepukan kepada isu tentang halal haram dan juga isu-isu sama ada daging itu dibenarkan ataupun tidak. Datuk Seri, boleh saya tanya soalan? Tadi Datuk Seri mengatakan bahawa kes siasatan adalah lebih menjurus kepada pemalsuan
Jadi ada tak unsur-unsur penyelewengan yang melibatkan agensi-agensi kerajaan dalam kes ini? Dia kalau berhubung dengan pemalsuan ni, Ya. pihak yang memasukkan tu yang penting. Ya. Jadi biasanya yang memasukkan dokumen ni ialah pihak yang mengisi dokumen untuk dibawa masuk. Ya. Jadi yang menulis ataupun yang mencatatkan dokumen itu yang penting. Namun demikian, Ya. kami juga melihat kepada aspek di mana adakah berlakunya komplot kepada pihak penguat kuasa dalam mana dokumen ini apabila diikrarkan adalah dalam pengetahuan mereka atau tidak. Ya. Adakah mereka melihat dan mengkaji apa yang diikrarkan ataupun tidak. Baiklah Datuk Seri, setakat ini tahniah di atas 4 penangkapan yang telah dibuat, alhamdulillah. Ya. Dan di sini kita nak bertanya ya, adakah SPRM mempunyai mandat untuk mewawarkan syarikat-syarikat yang terlibat ataupun sejauh manakah agensi-agensi kerajaan yang terlibat setakat ini? Buat masa ini saya tidak beransakan untuk mendedahkan pihak-pihak yang terbabit. Kerana dalam asasatan kami, kita memegang prinsip kepada tidak mahu mendedahkan lagi syarikat-syarikat terbabit dan sebagainya. Sehinggalah kalau kiranya kami cuba terpasti bahawa ada berlakunya kesalahan jenayah rasuah ataupun salah berkuasa ataupun sebarang penyelenggaraan dokumen dalam perkara ini. Datuk Seri, soalan saya, apakah implikasinya kepada rakyat lah dengan tercetusnya kes ni lah? Jadi apa implikasi dia sebenarnya? Apa dia? Kalau boleh Datuk Seri. Implikasinya, kalau betul dah terjadi berlaku, Ya. dia bermaknanya rakyat telah tertipu. Di mana teguran daripada perbuatan rasuah ataupun pemaksuan dokumen, pengguna-pengguna telah tertipu membeli daging-daging yang tidak dibenarkan bawa masuk. Apatah lagi kalau kiranya benar, ia adalah daging yang tidak diiktiraf oleh pihak JAKIM, daging halal atau haram. Baik. Datuk Seri, terfikir pula saya mengenai isu kartel daging haram ini adalah satu isu yang sangat besar yang mendapat perhatian seluruh rakyat Malaysia. SPRM ada terfikir ke ada tycoon-tycoon besar yang terlibat Datuk Seri? Dia kalau melibatkan kartel, biasanya dia akan melibatkan syarikat-syarikat yang senama. Selalu pula. Jadi kita kena tengok volume yang diimport. Sebab itu, penyiasatan kami tidak boleh tertipu kepada kes yang berlaku pada masa berkenaan saja. Kami perlu melihat berapa lama, mungkin paling tidak dalam tempoh 4-5 tahun kebelakangan, berapa banyak volume daging telah dibawa masuk, dan adakah dia mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi Datuk Seri, pelbagai sisi lah. Datuk Seri ada mention berapa jangka masa yang telah penyelewengan ini berlaku ya. Jadi kita nak terangkan sekarang ini final question ya. Pada tarikh Disember 21 2020, New Straits Times telah mewawarkan bahawa perkara ini telah berlaku selama 40 tahun. Jadi kita nak dengar daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri, adakah ia berlaku selama 40 tahun atau tidak? Mana datang data tu? Saya dalam hal ini tak boleh nak buat satu judgement lagi. Sebab ini hanya berdasarkan daripada laporan akhbar, sehingga kita betul-betul mendapat maklumat ataupun data yang benar. Jadi tidak adil kalau kita hanya terus jump to conclusion mengatakan bahawa perkara ini telah berlaku selama 40 tahun. Jadi bagi masa kepada kami untuk melihat kepada
data-data yang ada. Baik. Sekali lagi Datuk Seri, terima kasih di atas perkongsian pelbagai info walaupun dalam masa